Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi irfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا شفيع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا أبا زهرة. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan rahmat dan barakah ini untuk sama-sama kita mengikuti kembali dalam pengajian kita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Dan kita telah sampai pada membicarakan tanda-tanda yang besar. Kita telah menyebutkan bahawa pelajaran yang semalam, antara tandanya hari kiamat yang besar ialah lahirnya, zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah namanya Nabi kita dan nama bapaknya ialah nama bapa Nabi kita. Jadi Imam Mahdi nama dia Muhammad bin Abdullah. Persis, exactly sama macam nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi ini dia akan keluar pada masa dunia sudah penuh dengan kezaliman. Dah sampai pada kemuncaknya. Kezaliman, penindasan, pembunuhan, segala-galanya. Maka pada saat itulah baru keluarlah Imam Mahdi. Dan sekarang ni pun sedang menuju ke arah itu. Makin lama makin banyak kezaliman, pembunuhan. Dan begitulah seterusnya. Sampai puncaknya, barulah keluar Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi bila dia keluar, maka dia akan memimpin bala tentera Islam untuk memerangi sekalian orang-orang kafirin, termasuklah orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi yang di mana mereka mengumpul kekuatan mereka di negara yang Yahudi sekarang ini, maka Imam Mahdi juga akan ke sana. Dan pada masa itu peperangan berlaku di mana kaum Yahudi mereka akan lari lintang pukang, sembunyi belakang batu, belakang pokok. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan bangkit kiamat sampai memerangi orang-orang Islam akan orang Yahudi, dan orang Yahudi sembunyi belakang batu, belakang tembok, belakang pokok. Maka batu dan tembok dan pokok itu akan berkata, ya Abdullah wara'il Yahud faqtulhu. Wahai hamba Allah, mari belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia. Melainkan satu pokok saya tak bercakap, iaitulah pokok gharqad. Itulah pokok yang ditanam oleh Yahudi banyak di tebing-tebing sebelah kawasannya perbatasan dengan Jordan dan juga tempat-tempat lain. Sebab dia tahu pokok ni lah member dia, tak bercakap. Dan selain pada itu semua yang bercakap. Dan begitulah kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi mengatakan mereka akan sembunyi belakang batu, belakang tembok. Begitulah Allah Ta'ala pun firmankan, iaitu min quram muhassana au min wara'i judur. Mereka akan memerangi kamu daripada perkampungan yang berbenteng dan juga daripada belakang tembok. Dan kalau kita lihat siapa-siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, kita akan dapati perjalanan kita daripada Baitul Maqdis nak pergi ke Hebron, tempat Nabi Allah Ibrahim AS, dia sudah buat tembok. Tembok tu akan dijadikan 126 km panjang. Kenapa? Itulah mereka pun sudah baca hadis ni. Mereka nak bila berperang dengan Imam Mahdi, mereka akan sembunyi belakang tembok-tembok itu. Itulah apa yang Allah dah sebut dalam Quran, apa yang Allah sebut dalam hadis. Sekarang kita dah nampak depan matanya. Cuma peristiwa itu belum lagi tiba dan insya-Allah akan tiba. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan kemenangan Imam Mahdi. Imam Mahdi dia akan memerintah dunia ini dengan keadilan. Dan dia akan memerintah dalam keadaan 7 tahun lamanya. 7 tahun. Dalam kemakmuran 7 tahun itu, tiba-tiba datanglah masanya keluar Dajjal. Jadi masa keluar Dajjal itu, sebelum keluar Dajjal 3 tahun. Dunia dalam keadaan kesusahan. Air hujan tak turun. Sikit-sikit sampailah tahun yang ketiga, langsung tak ada hujan. Dan tumbuh-tumbuhan pun tak tumbuh.
dan manusia dalam kebuluran kelaparan, datang Dajjal dan mengaku dirinya Tuhan. Dia boleh turunkan hujan daripada langit, dia boleh hidupkan binatang yang dah mati, dan juga pokok-pokok yang dah mati dia boleh hidupkan. Tapi semua tu dirupakannya seperti itu, tapi sebenarnya syaitan yang menyerupai orang mati itu, dah konon-konon orang mati itu hidup balik. Dan demikianlah Dajjal ini, dia akan meratai seluruh dunia. Dia akan menjelajah seluruh dunia, melainkan yang dia tak masuk Mekah dan Madinah saja. Dan apabila dia nak pergi ke Baitul Maqdis, dia dah tahu dia tak boleh masuk Mekah Madinah, dia pergi ke Baitul Maqdis. Tapi sebelum sampai dia Baitul Maqdis, dan dia hampir dia sampai Baitul Maqdis, maka Nabi Allah Isa AS pun diturunkan Allah. Nabi Isa AS turun di Damaskus, di Menara Putih yang berada di Masjid Jami' Umawi yang sekarang ini ada di Damaskus, masjid yang terbesar. Dan kemudian beliau diangkat oleh malaikat, dibawa pergi ke Baitul Maqdis pada waktu hampir masuk subuh ataupun sedang qamat untuk salat subuh. Dan masa itu Imam Mahdi nak jadi imam, tapi dengarnya berita sudah datang Nabi Isa, dia pelawan Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata, tak ada, engkaulah jadi imam kerana engkau keturunan Nabi SAW, kau adalah daripada bangsa Quraisy, engkaulah lebih layak menjadi imam. Jadi Nabi Isa semayang belakang Imam Mahdi. Dia datang turun ke dunia sebagai seorang umat Rasulullah SAW, bukan sebagai seorang Nabi nak bawa agama dia, tidak, tapi dia akan datang mengikut agama Rasulullah SAW. Dan dia akan mematahkan sekalian salib-salib, cross-cross yang dipercayai oleh kaum Nasrani. Dan dia akan sembelih semua haiwan-haiwan yang bernama khinzir, iaitulah babi. Dan kemudian semua orang akan memeluk agama Islam. Orang-orang yang Yahudi, Nasrani yang dulu tak terima Nabi Isa tu sebagai Rasul, hanya mereka kata tu anak Tuhan. Tapi kali ini semua terima. Semua beriman pada Nabi Isa. Sebelum mati Nabi Isa, semua beriman pada Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Dan mereka yang tak mau beriman, mereka kena bayar jizyah, cukai kepala, sebagai satu kehinaan kepada mereka. Maka masa Imam Nabi Isa AS memerintah, aman seaman-amannya setelah Nabi Isa bunuh Dajjal. Jadi bila Nabi Isa turun, dia kejar Dajjal sampai kat Lud, L-U-D, Lud, 65 km daripada Baitul Maqdis. Di sana Dajjal pun Allah Ta'ala lembikkan dia, badan dia jadi macam cair, macam air, macam timah yang dibakar, lembik, cair. Macam tu badan dia pun jadi cair, lembik. Bila tengok saya Nabi Isa, dia sudah tak boleh buat apa-apa. Itulah dia mengaku diri Tuhan, tapi Allah Ta'ala jadikan dia lemah. Dan Nabi Isa datang dengan pedangnya, terus tusuk di tengah-tengah dadanya Dajjal. Matilah Dajjal. Itulah the only person yang boleh bunuh Dajjal, ialah Nabi Isa AS. Setelah Imam Mahdi pun meninggal, Nabi Isa lah memegang pemerintahan. Dan dia memerintah seluruh dunia. Dia memerintah seluruh dunia. Dan sebegitulah umat Islam dalam zaman Nabi Isa AS hidup dalam aman. Tidak ada dua orang pun, tak ada bergaduh pun tak ada. Sehingga haiwan-haiwan pun tidak ganas. Kita katakan harimau boleh duduk sama dengan lembu. Begitu juga budak-budak boleh main dengan ular-ular. Tak ada satu ketakutan pun tak ada. Selama 7 tahun. Nabi Isa AS ada riwayat mengatakan dia duduk di bumi 40 tahun. Ada riwayat sebut 7 tahun. Jadi untuk nak mencantumkan dua riwayat ini, maka alim ulama mengambil pendapat pertengahan bahawa Nabi Isa AS sewaktu diangkat ke langit pada saat pertama, umur dia 33 tahun. Dan itulah umurnya orang-orang ahli syurga. Orang-orang ahli syurga semuanya umurnya dalam lingkungan 33 tahun. Tidaklah bertambah tua, tak ada. Senantiasa sepanjang masa, berjuta tahun, berbilion tahun pun umurnya 33 tahun. Muda senantiasa. Kenapa? Kerana masa umur 33 tahun, itulah masa yang komplit kesihatan seseorang insan. Kekuatannya, pemikirannya, kepakarannya, kebaikan, semua pada umur 33 tahun. Jadi itulah umurnya ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang dah berumur, dah tua semua ni, tak masuk syurga. Kenapa tak masuk syurga? Nabi kan cakap macam tu. Nabi satu masa balik ke rumahnya, Juwairiyah, seorang isteri Nabi, orang tua, dan dia sedang duduk berzikir.
Dan Nabi tanya, kau daripada pagi tadi kau zikir macam sampai sekarang waktu duha? Ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, orang tua tak masuk syurga. Dia pun menangis, ya Rasulullah, macam mana ni? Saya dah tua ni. Nabi kata, ya, nanti kalau nak masuk syurga, Allah jadikan dia muda. Masya Allah. Jadi jangan bimbang datuk-datuk, nenek-nenek ya, yang mana dah tua nanti besok strong balik. Jadi orang muda balik, semua umur 33 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Nabi Isa AS diangkat ke langit umur 33 tahun. Daripada saat itu sampailah hari di akhir zaman nanti dia nak turun ke dunia. Berapa tahun lagi? Allahu alam. Sekarang kita dengan Nabi Isa sudah 2000 tahun. 2020 tahun ini. Jadi kita dengan Nabi Isa dah 2020 tahun. Lagi berapa tahun lagi nak datangnya Nabi Isa? Allahu alam. Tapi bila Nabi Isa turun, umur dia bukan 2200, bukan 2020, umurnya tetap 33 tahun. Orang muda, strong man. Masya Allah. Itu Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa duduk di dunia 7 tahun lagi. Jadi genapkan umur dia 40 tahun. Jadi riwayat kata umur Nabi Isa 40 tahun itu betul. Dia ambil kira dengan 33 tahun yang awal yang dia sudah hidup. Dan yang kata umur Nabi Isa duduk di dunia 7 tahun betul. Kerana lepas dia turun, dia akan duduk lagi 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun itu, dia akan berkahwin dan dia dapat anak. Masya Allah. Kenapa? Sebab perkahwinan adalah merupakan sunnah amalan para nabi-nabi dan rasul. Sebab tu Nabi SAW menganjurkan kita supaya kahwin, supaya dapat anak, supaya Nabi bermegah dengan banyaknya umatnya di yaumul qiyamah. Jadi Nabi Isa pun berkahwin. Berkahwin mengikut syariat Nabi Rasulullah SAW. Memang Nabi-Nabi yang dahulu seperti Nabi Musa AS, dia tengokkan kelebihan umat Nabi Zainina Muhammad SAW yang di mana umur mereka pendek tetapi pahala yang besar-besar seperti gunung. Kenapa? Kerana Allah mengganda-gandakan pahala umat Nabi Zainina Muhammad SAW. Satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Kita keluar satu sedekah $1, kita dapat pahala $1 itu digandakan 10 atau sampai pada $700 digandakan. Subhanallah. Itu kelebihannya umat Nabi Zainina Muhammad SAW. Nabi Musa minta menjadi umat Nabi Zainina Muhammad SAW, tapi tidak diperkenankan Allah. Nabi Isa AS pun minta dijadikan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Allah kabulkan doa dia dan dia akan turut untuk menjadi umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kita alhamdulillah, kita tak pernah minta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, tapi Allah telah lahirkan kita sebagian daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Lakal hamdu wa lakal syukur, bagi engkau sekalian pujian ya Allah, bagi engkau sekalian kesyukuran atas nikmat yang kau telah jadikan kami daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam kalangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan kami yaumul qiyamah bersama-sama Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam tempoh dia duduk di dunia 7 tahun itu, dia bernikah, berkahwin dan dapat anak penak. Jadi kalau kita lihat pada agama Nasrani yang ada sekarang ini, padri-padri tak dibenarkan kahwin. Kenapa? Kerana Nabi Isa tak kahwin. Ialah itu masa dia sebelum diangkat ke langit. Jadi oleh kerana Nabi Isa tak kahwin sebelum diangkat ke langit, maka padri-padri pun tak kahwin. Tapi ialah maaf katalah, tak boleh kahwin secara official, tapi pintu belakang pun banyak juga terbuka. Kita pun dah tahu dah banyaklah cerita-cerita yang macam tu. Tapi apabila Nabi Isa turun, Nabi Isa kahwin, semua padri-padri gigit jari. Itulah rugi kau. Tengok Nabi Isa pun kahwin, kau tak kahwin, kesian lah. Itulah dia tuan-tuan. Tapi semua orang-orang Nasrani pada zaman Nabi Isa bila turun, semuanya mengikut Nabi Isa. Mereka yang tak mau beriman, mereka lah rugi. Itulah dia tuan-tuan. Dan begitulah Nabi Isa AS apabila beliau wafat. Di manakah beliau ditanam? Sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Asakir dalam menceritakan kisah Nabi Isa AS daripada sebahagian ulama-ulama salaf, bahawa dia akan ditanam, dikebumikan bersama Nabi Rasulullah SAW di dalam rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke makam Nabi SAW,
tengok makam Nabi kita ke atas ni. Di atas kepala saya ni ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah-tengah itu makam Nabi Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di sebelah depan sekali siapa? Sebelum sampai makam Nabi, sebelah depan sekali ialah Imam Mahdi. Sebab dia akan mati dulu sebelum Nabi Isa. Dan di sebelah bahagian akhir pula, yang akhir ni, yang ketiga, yang akhir, petak yang akhir, itulah dikatakan tempat Nabi Allah Isa alaihissalam. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang yang mulia bersama-sama dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitulah dia kisah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi sebelum akhirnya umur Nabi Isa alaihissalam, berlakulah satu lagi tanda kiamat yang besar, iaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa tu Ustaz Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj ini daripada kalangan manusia. Dia adalah daripada bangsa jenis manusia. Dia bukan jin, bukan setan, tapi dia jenis manusia. Nah, sekarang ni dia berada di belakang tembok yang telah dibina oleh seorang raja yang hebat yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain ni raja, tuan-tuan. Dan dia raja kepada seluruh dunia ni. Masya Allah, itu kebesaran Allah Ta'ala beri pada Zulkarnain. Dan dia memerintah dunia, timur ke barat, barat ke timur dia pergi. Begitulah Zulkarnain yang disebutkan kisahnya di dalam surah Al-Kahfi. Di sebelah ayat yang ke-90-an, yang sebelum akhir surah Kahfi itu, kita akan dapati kisah Zulkarnain. Daripada segi makna Zulkarnain, Zul tu yang punya, Karnain tu dua tanduk. Bukan dia ada tanduk tu, tidak. Tapi nak menunjukkan kehebatan, kekuatan dia luar biasa. Power dia tu. Itulah Zulkarnain. Dan digelarkan nama dia Iskandaria. Tapi bukan dialah yang membangunkan kota Iskandaria yang ada di Mesir yang kita namakan Alexandria. Bukan. Itu nama kebetulan saja. Tapi dia namanya Zulkarnain, gelaran dia Zulkarnain. Nama dia Raja Iskandar. Itu nama Raja Iskandar. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan manusia yang kuat-kuat. Yang luar biasa kekuatannya dan jumlahnya sangat banyak. Yang tak boleh nak terkira jumlahnya, Masya Allah. Dan dia punya kejahatannya amat sangat. Jahatnya amat sangat sekali. Dan begitulah dia telah membuat banyak kerosakan di atas muka bumi ini apabila dia keluar. Jadi begitulah dia, tak ada siapa boleh lawan dia. Nabi Isa AS diperintahkan Allah, bawa kaum muslimin, lari ni atas bukit, selamatkan diri, lari atas bukit. Begitulah apabila kaumnya Ya'juj dan Ma'juj keluar. Na'udzubillah min zalik. Begitulah Nabi Isa AS melarikan diri bersama-sama umat-umat yang beriman naik atas bukit. Disebutkan bukit itu berada di tempat iaitu di Baitul Maqdis. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini, di manakah tempat dia sebenarnya keluarnya? Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Zulkarnain. Zulkarnain bukan Nabi, tetapi dia seorang raja seorang Muslim. Dan dia dikatakan seorang mukmin daripada bangsa Arab. Ya, Zulkarnain ini. Dan dia akan keluar, dia akan pergi ke sebelah timur. Pertama dia pergi sebelah barat. Kemudian lepas tu dia jelajah pergi timur. Sebab dia raja, dia pergi seluruh. Macam mana dia pergi itu Allahu'alam. Mungkin dibawa oleh angin atau dengan dia punya kepantasan dia. Pokoknya dia daripada barat, dia pergi ke timur. Kemudian daripada timur, dia pergi ke utara timur. Utara timur yang paling atas yang tak ada orang pergi. Iaitu tempat-tempat salji, tempat-tempat sejuk. Itulah ibaratnya. Jadi begitulah dia Sayyidina Zulkarnain, Raja Zulkarnain disampai di sana. Orang-orang sana mengadu pada Zulkarnain mengenai Ya'juj dan Ma'juj ni banyak buat kerosakan. Tolonglah, buatkanlah mereka tu sebagai penjara. Maka kami akan upahkan kepada engkau ya Zulkarnain. Zulkarnain kata tak payah, yang penting kau tolong aku. Maka Ya'juj dan Ma'juj ni duduk di antara dua bukit. Maka Zulkarnain minta mereka panaskan, cairkan akan besi dan perak. Jadikan cair dia, panas, dibakar. Kemudian bila dah bakar besar banyak, kemudian diletakkan di antara dua bukit, maka menjadilah terpenjaralah Ya'juj dan Ma'juj itu.
Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, kaum-kaum yang beriman berkata, ya Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini merosakkan muka bumi. Apakah kalau kami berikan upah pada engkau, engkau buatkan ya tembok untuk memisahkan kami dengan mereka. Berkatalah Zulkarnain, ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Artinya di sini Zulkarnain menjawab, apa yang dikurniakan Allah pada aku itu lebih baik, tak payah korang nak upah-upah aku, dan tolonglah aku dengan kekuatan untuk aku jadikan benteng di antara dua bukit ini, dan kamu bawakanlah besi-besi dan juga timah-timah, dan kemudian tiupkan api ke dalamnya, dibakarkan dia. Qala anfukhu, tiupkan, apikan dia. Hatta idza ja'alahu nara, sehinggalah menjadi api. Qala atuni ufrig alaihi qatra, minta padaku supaya aku nak tuangkan di atasnya. Jadi dibuatkan tembok tu daripada apa? Daripada besi dan daripada timah, daripada perak, makna nak jadikan dia kukuh sekali. Masya Allah, tabarakallah, kebijaksanaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Raja Zulkarnain. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini telah disebut oleh Allah Ta'ala, dan dia akan menjadi benteng daripada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi berkata Allah Ta'ala, dia akan keluar nanti apabila sampai pada masanya. Ya'juj Ma'juj akan keluar apabila sampai masanya. Maka daripada hadis Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masa Zainab binti Jahash, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, mana giliran Zainab pada masa itu, Nabi pun masuk dengan keadaan terkejut. Nabi pun baca la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba, celaka orang Arab daripada kejahatan yang sudah hampir tiba. Memang betul, kejahatan pun dah nampak dah sekarang. Hancur negara-negara Arab, semua hancur, binasa dengan bermacam-macam apa yang kita nampak dalam mata kepala kita. Futihal yawm min rajmin Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'ihi. Dah terbukalah benteng yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Hari ini pula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dan lubangnya sebesar ini. Nabi buatkan tangannya, jarinya seperti ini, zero. Mana lubangnya sebesar ini. Nanti kita akan ceritakanlah apa dia punya cerita maksud di sini, ya. Maka Nabi SAW memberitahu bahawa lubang Ya'juj Ma'juj dah terbuka dah. Jadi dia akan korek lagi, nak sampai terbuka seluruhnya, dan kemudian barulah mereka keluar sepenuh-penuhnya. Maka berkata Nabi SAW, Zainab berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun ada antara kami orang-orang salihin? Ya Allah, kita ni banyak lagi orang yang buat amal ibadat, yang pergi haji, yang pergi umrah, yang sembahyang. Adakah kita ni semua akan dibinasakan dengan keluar Ya'juj dan Ma'juj? Nabi kata, na'am, idza kathural khabath, apabila sudah banyak maksiat. Tampak tuan-tuan, bila dah makin banyak maksiat. Arak dah jangan cakap lagi lah, di mana-mana ada arak. Zina, na'udzubillah, mana-mana ada zina. Nah, sekarang dengan penyakit jantan dengan jantan, homoseks, betina dengan betina sekarang yang sedang dipelopori oleh orang-orang yang tak mengenal Allah dan Rasul. Sekarang disokong oleh setengah-setengah negara. Ini makin lagi, tambah lagi. Auzubillah. Kita ni sudah di penghabisan hujung dunia sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk lalai lagi. Memanglah kita cari rezeki, memanglah kita bekerja, anak-anak sekolah, ya. Tapi jangan lupa agama kita. Kita semua ni akan menghadapi kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah siap sedia, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Nabi SAW menceritakan Nabi Isa AS semasa beliau bersama orang beriman. Maka bila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, jadi Nabi Isa dia duduk memerintah selama 7 tahun selepas daripada membunuh Dajjal.
dan di penghabisan umurnya sebelum habis umur dia, maka dia dengan orang beriman hidup dalam aman, damai, sebaik-baiknya. Tak ada kesusahan, tak ada masalah. Tetapi keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa AS tak berdaya, tak satu orang pun berdaya untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka diperintahkan Nabi Isa oleh Allah supaya bawa umat yang beriman naik ke atas bukit. Dan bukit itu dinamakan dia tempat bukit tersembunyi itu di mana? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini kita katakanlah dia keluar daripada negeri utara sebelah timur. Sebelah timur, Ustaz, negeri utara kat mana? Kat negeri Cina, atas lagi kat Mongol ke? Allahu'alam, kita pun tak tahu. Spesifik kita tak tahu, tapi banyaklah cerita orang kata itu the Great Wall of China tu dia itu benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Allahu alam, kita pun tak tahu. Dan ada juga yang adakan mengatakan di Asia Tengah, di sebelah Turkistan sana pun kita pun tak tahu. Allahu alam. Ya, sebab kalau kita tahu dah lama dah kita boleh bentengkan dia, tambahkan lagi benteng dia, tapi kita pun tidak tahu. Allahu alam. Kemungkinan juga dia di tempat yang tak diketahui orang. Seperti mana Amerika. Tak ada orang tahu ada bumi yang bernama Amerika. Sampailah Christopher Columbus. Dia pergi menjelajahi sebelah barat dan bertemulah dengan benua Amerika. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kita pun tak tahu. Mungkin di dalam dunia, tapi dunia yang kita tak tahu di mana bahagian dia. Mungkin dalam laut. Dalam laut ada dunia lagi. Allahu alam. Kita pun tak tahu, ya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Maka begitulah pada zaman Nabi Isa AS itu, apabila mereka telah ditakuti dengan datangnya Ya'juj dan Ma'juj ini, semua barang-barang ataupun makanan-makanan sudah jadi susah. Sehingga kan satu tanduk daripada tanduk lembu adalah lebih baik daripada 1,000 dinar. 100 dinar. 100 dinar ni wang emas ni. Jadi maknanya makanan dah jadi susah dah. Sebab makanan-makanan import semua dah tak datang lagi. Sebab apa? Sebab keadaan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni bila dia keluar ni, dia tak kira apa benda pun kat depan dia. Dia terus makan. Dia makan pokok, dia makan sekalian, kita katakan rumah-rumah dia makan. Kebuluran dia. Sebab dia terduduk di dalam penjara dia. Dan tak mati. 1,000 orang dia, satu orang dia mendapat zuriat sampai 1,000 anak baru dia mati. Dan orang-orang yang mati dijadikan makanan pula oleh antara mereka. Wow, dahsyatnya. Makan sesama dia pun makan. Siapa dah mati antara mereka dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj yang lain. Jadi setiap Ya'juj Ma'juj, satu orang Ya'juj dan Ma'juj, dia akan melahirkan 1,000 zuriat. Lepas dah habis 1,000 zuriat, dia kahwin sesama dia tu tak ada kira nikah kahwin, tak ada. Dia bersuka-suka, maknanya jantan betina semua. Masya Allah. Begitulah Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan bila dah kahwin, dah 1,000 anak, barulah mati satu orang. Tapi dah lahir 1,000 anak. Jumlah mereka sangat-sangat besar sekali. Tak dapat nak dikira lagi. Allahu Akbar. Maka Ya'juj dan Ma'juj tak menemui satu apa pun di atas muka bumi ini, melainkan mereka akan telan. Wow, besi, kayu, semua dia telan. Memang mereka tu kuat, besar, tinggi. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan senjata orang beriman ialah dengan doa. Jadi Nabi Isa AS bila larikan diri, semua orang Islam beriman semua larikan diri, naik ke bukit ataupun tutup dalam rumah. Tapi yang dalam rumah pun tak selamat, naik ke bukit larikan diri. Nabi Isa terus berdoa kepada Allah SWT. Maka akhirnya Allah SWT menurunkan penyakit kepada Ya'juj dan Ma'juj ini. Penyakitnya ialah seperti ulat di dalam hidung dia, ulat dalam tekak dia. Ulat-ulat ini akan makan mereka dan akhirnya mereka mati spontan, semua sekali mati sekaligus. Seperti satu bom nuklear jatuh, semua sekali Ya'juj Ma'juj tu mati. Allahu Akbar. Itulah dia. Dan apabila dia sudah mati, ya, Nabi Isa AS dengan orang beriman pun turun pada bukit. Mereka pun tak boleh tahan kerana busuk sebusuk-busuknya. Mayat-mayat mereka tergelimpang merata bumi. Nak pijak satu jengkal kat bumi pun tak boleh. Kenapa? Semua yang mayat Ya'juj dan Ma'juj. Allah, banyaknya. Ya, banyak. Gambarkan daripada zaman Zulkarnain. Zaman Zulkarnain tu bila, Ustaz? Pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi dia mengikut agama Nabi Allah Ibrahim AS.
Dia pun pergi haji, pergi umrah. Nabi, ini Raja Zulkarnain ini. Subhanallah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita. Ini kita dengan Nabi Isa dah 2020 tahun. Sebelumnya lagi zaman Nabi Ibrahim tak tahu berapa ribu tahun. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni sangat banyak. Allahu alam berapa ribu juta-juta bilion agaknya. Begitulah nak Ya'juj Ma'juj merata-rata kat dunia ni. Dia makan apa saja dapat makan. Rumah makan. Dia pergi ke satu lake ataupun kita kata tasik. Maka orang yang grup yang pertama sampai tasik, dia minum air tasik sampai habis kering. Wow. Begitu sekali. Dia pergi ke tepi sungai. Dia minum air sungai sampai habis kering. Masya Allah. Dah memang mereka dah kehausan, kelaparan. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Na'udzubillah min zalik. Kalau terjumpa kita zaman itu, na'udzubillah, minta Allah lindunglah daripada kedahsyatannya dengan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi apabila Ya'juj dan Ma'juj ni sudah mati, maka kemudian busuknya kerana bangkai-bangkai mereka, maka Nabi Isa angkat tangan doa lagi minta pada Allah supaya selamatkan kita daripada bau-bau busuk daripada Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah hantarkan burung besar-besar. Burung yang besar-besar ni angkat Ya'juj dan Ma'juj ni, kemudian bawa pergilah ke mana mereka bawa, entah ke mana ke laut ke mana, mereka humbankan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kemudian Allah SWT jadikan air hujan turun. Air hujan turun mensucikan semua kita kata kotoran-kotoran Ya'juj dan Ma'juj ini, dan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan umat manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan bumi ini seperti cermin, putih, bersih sekali. Masya Allah. Kenapa? Setelah turunnya hujan, selepas dibuang semua Ya'juj dan Ma'juj ni daripada permukaan bumi. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, sedikit ringkasan daripada kisah Ya'juj dan Ma'juj ni. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni daripada keturunan siapa ni? Jadi alim-alim ulama ada bahaskan, dia disandarkan kepada anak Nabi Nuh yang bernama Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh. Itu disandarkan kepadanya. Ada yang riwayat lain pula. Ada yang riwayat mengatakan dia adalah anak salah satu daripada anak Nabi Adam yang bukan daripada Siti Hawa. Macam mana pula dia bukan daripada Siti Hawa? Yang demikian itu adalah kerana Nabi Adam AS satu masa dia tidur, maaf kata, dia keluar air mani. Air mani yang bercampur dengan bumi. Maka jadilah dia Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu perkara yang agak kita tak pernah dengar. Tapi itulah yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab. Ka'ab ini dia menceritakan bagaimana kejadian Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada yang disebutkan dia disandarkan nasab keturunannya kepada anak Nabi Nuh. Kerana zaman Nabi Nuh AS yang hidup hanya yang ada di atas bahtera Nabi Nuh. Yang lain pada semua tu tenggelam habis sekali, tak ada lagi. Dalam zaman Nabi Nuh, satu manusia pun tak hidup, melainkan yang ada di atas bahtera Nabi Nuh AS. Dan anak-anak Nabi Nuh inilah yang menjadikan zuriat manusia seluruhnya. Antaranya kita juga. Ya, semua kita ni daripada keturunan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ialah keturunan Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam datuk kita pertama. Tapi Nabi Nuh dinamakan Abul Bashar. Makna bapa manusia. Sebab daripada keturunan dia lah semua manusia mengalir. Dan Ya'juj dan Ma'juj dikatakan, Allahu'alam, dikatakan dia adalah daripada anaknya Nabi Nuh yang bernama Yafith. Y-A-F-I-T. Yafith. Itulah dia, Yafith bin Nuh. Tapi sebagaimana disebutkan tadi juga daripada Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Ka'ab ini, Ka'ab bin Ahbar, dia seorang Yahudi, Ahlul Kitab. Dan dia telah memeluk agama Islam pada zaman Nabi SAW dan Islamnya baik. Jadi dia ada pengetahuan yang lebih kerana dia ada ilmu daripada pengajian kitab-kitab agama yang dahulu. Jadi dia menceritakan. Jadi Nabi kita SAW sudah sebutkan apa yang ada, iaitu Nabi mengatakan, bicaralah kamu daripada apa yang datang pada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang kaum Yahudi. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu bohongkan dia dan jangan kamu percaya 100%. Maknanya kalau benar, benarlah. Kalau tak benar, tak benarlah. Tapi itulah yang disebutkan oleh Ka'ab, bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni asalnya daripada Nabi Adam AS, tapi bukan daripada ibunya Hawa. Kerana Nabi Adam semasa dia tidur, keluar air mani. Air maninya itu bercampur dengan tanah dan menjadilah Ya'juj dan Ma'juj. Itulah cerita dia.
Adapun bilangannya, maka Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu umat yang sangat besar. Dan setiap satu umat, dia mempunyai beberapa ramai umat. Macam kita manusia juga ada berbangsa-bangsa. Dia pun ada beberapa umat yang banyak. Dan setiap satu umat ada 400,000. 400,000 orang. Dan begitulah. Tidak mati seseorang mereka sehingga mereka hidup selama 1,000 anak mereka yang keluar daripada tulang sulbi mereka. Dan semua anak cucu mereka semua mengangkat senjata. Semua kuat-kuat. Ya, Ya'juj Ma'juj ni kuat-kuat, Masya Allah. Dan begitulah Nabi SAW menyebutkan, la yamurruna ala syai' idza kharaju illa akalu. Tak dia lalui satu benda pun atas muka bumi, melainkan dia akan makan. Dia makan pokok, makan kayu, makan rumah, makan apa, kereta, besi, semua dia telan. Power betul dia ni. Itulah dia luar biasa. Wa yakuluna man mata minhu. Dan kalau ada orang yang mati daripada mereka, dia akan makan pula orang yang mati itu. Siapa? Geng dia juga. Ya'juj Ma'juj juga. Tapi dah mati. Mereka telan juga. Macam tu. Dan mereka lebih kurang ada 22 kabilah. Ada yang menyebutkan lebih lagi. Subhanallah. Jadi begitulah Rasulullah SAW telah menceritakan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan begitulah Allah SWT telah berikan kelebihan pada umat ini. Umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Yang mana Nabi mengatakan, aku berharap kamu umat aku ini akan menjadi 1/4 daripada ahli syurga. Daripada ahli syurga seluruhnya, kamu umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW menjadi 1/4. Sahabat-sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Jadi Nabi kata, aku berharap akan kamu menjadi 1/3 daripada ahli syurga. Sahabat-sahabat berkata, Allahu Akbar. 1/3 pun dah banyak. Kemudian Nabi doa lagi, aku berharap kamu menjadi 1/2 daripada ahli syurga. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat bertakbir. 1/2 pun dah banyak. Kenapa? Sebab ingat daripada umat zaman dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi kita SAW, maka 1/2 mereka saja masuk ke 1/2 ahli syurga daripada umat yang dahulu. Tapi kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, 1/2 syurga tu adalah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah, banyak umat Nabi kita SAW. Habis yang lagi tuan, yang lagi itu ialah mereka yang tak beriman, maka masuk neraka. Itulah dia. Na'udzubillah min zalik. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini yang di mana telah diceritakan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Adapun Raja Zulkarnain yang kita telah sikit sebutkan tadi, maka dia adalah raja yang di mana ada yang mengatakan dia adalah raja yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi. Dan demikianlah juga ada yang mengatakan dia adalah seorang raja mukmin yang soleh berbangsa Arab yang Allah Ta'ala jadikan dia raja pada bumi ini. Jadi raja muka bumi ini sepenuh-penuhnya menjadi raja pada muka bumi ini ada dua raja yang baik, dua raja yang jahat. Dua raja yang baik iaitulah Zulkarnain dan Nabi Allah Sulaiman AS, memerintah dunia timur sampai barat. Dan dua raja yang jahat iaitulah Raja Namrud. Raja Namrud mengaku diri Tuhan. Dan juga raja yang dia Allahu alam, ada lagi satu raja yang saya tak ingat. Jadi itulah dua raja yang kafir. Adapun kita katakan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS, mereka sudah memang terpilih. Bukan kerana mereka jadi raja, tapi mereka diberikan ke pemerintahan. Memerintah kerana untuk menyelamatkan umat daripada kezaliman dan daripada fitnah Dajjal. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi tembok yang dibina oleh Raja Zulkarnain itu, tembok yang menjadi benteng antara dunia dengan Ya'juj dan Ma'juj, panjangnya ialah lebih kurang 200 zirak. Zirak tu iaitu 200, kita katakan 200 zirak. Zirak ni dalam bahasa Arab ni iaitu depa. Satu depa ya. Satu hasta, satu depa ya. Dan demikian pula, dan lebar dia tu 1000 waqilah. Dan ada pula yang mengatakan panjang dia tu 1800 zirak, 1800 depa. Masya Allah, depa tu berapa ustaz? 1 kaki setengah satu depa. Jadi kalau sekiranya satu, kita katakan satu ila ya.
1800 berapa banyak tu, panjang lah. Ya. Dan lebar dia 50 depa. Oh, Masya Allah, 50 depa lebar. Jadi tembok tu tak mudah juga nak dia pecahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi daripada zaman Zulkarnain sudah pun dibuatkan akan benteng tersebut. Maka Ya'juj dan Ma'juj ni Allah Ta'ala takdirkan mereka mengorek akan benteng ni, mereka korek. Mereka korek dah nampak dah sebesar lubangnya matahari. Nampak dah. Kemudian mereka pun kata, nantilah kita sambung lagi besok. Tapi bila mereka bangun pagi besok nak korek lagi, Allah Ta'ala kembalikan balik benteng tu tertutup lagi. Mereka korek lagi. Kemudian sampailah sebesar lubang, nampak cahaya matahari. Mereka kata, okey, nantilah besok kita sambung lagi. Begitulah tiap-tiap hari mereka kata besok sambung. Allah tutupkan balik. Sampailah zaman bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dah sebut dah, lubang tu dah terbuka. Jadi apabila lubang tu dah terbuka dan Allah tak tutup kembali, maka mereka terus korek lagi. Dah berapa tahun? Daripada zaman Nabi sampai zaman kita sudah 1440 tahun dah. Masya Allah. Mereka masih korek lagi. Sehinggalah nanti terbuka sepenuhnya. Mereka keluar seperti air hujan banjir. Semua keluar. Itulah Ya'juj wa Ma'juj ni apabila nanti dia keluar. Mereka keluar tu seperti anak panah yang dipanah daripada busurnya. Semua yang kelang kabut semua keluar. Begitu banyak sekali. Macam air banjir bah. Air yang telah pecah. Kita kata dia punya dam tembok dia. Macam itulah dia keluarnya. Masya Allah. Maka begitulah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pergi ke sebelah barat. Mereka daripada timur utara yang kita dah sebut tadi. Mereka pergi sebelah barat. Barat itu termasuklah Asia Tengah. Dan terus masuk kepada negeri-negeri yang sebelah Iran, Iraq, semua. Sampailah ke Baitul Maqdis. Mereka menuju ke sana. Dan begitulah umat Islam semua sebagaimana telah kita sebut tadi. Mereka semua melarikan diri, menyelamatkan diri mereka di atas bukitnya di Baitul Maqdis. Mana-mana umat Islam yang ada semua lari ke atas bukit semua, selamatkan diri. Dan kemudian Ya'juj dan Ma'juj ni satu perkara lagi mereka buat. Mereka rasa mereka yang power yang kuat. Mereka kata kita sudah habiskan manusia di bumi. Kita sekarang nak lawan orang yang di langit. Apa dia buat? Dia panah ke langit. Allah Ta'ala nak menjadikan mereka yakin dengan perbuatan mereka. Anak panah dia turun dengan darah-darah. Wah, kita dah bunuh orang yang di langit. Padahal itu semua adalah tipu daya Allah kepada mereka. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tertipu dengan diri dia sendiri. Dan begitulah dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah menyebutkan akan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kemudian bila Ya'juj dan Ma'juj dah mati, kemudian Nabi Isa AS pun tak lama kemudian dia pun meninggal dan ditanam di tempat yang mulia di samping Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum Nabi Isa AS wafat atau selepas Nabi Isa AS wafat, berlaku malam gelap. Malam gelap segelap-gelapnya. Tiga malam berturut-turut gelap. Tidak ada cahaya-cahaya pun. Kemudian lepas dah gelap tu, jadi orang yang semayang ni ikut dia punya time dia. Semayang tahajud, bangun semayang subuh, bangun semayang zuhur, bangun. Kemudian 3 malam dah habis. Kemudian datanglah subuh. Bila datang subuh, mereka pun semayang subuh. Lepas semayang subuh, tak berapa lama kemudian, nampak cahaya matahari. Cahaya matahari terbit daripada sebelah barat. Maka itulah dia dah tutup pintu taubat. Jadi ada lagi beberapa perkara berlaku. Jadi di sini kata alim ulama, dengan terbitnya matahari sebelah barat, maka dalam satu hari itu berlaku lagi beberapa perkara yang menandakan kiamat. Dan kemudian pada waktu petang berlakulah kiamat. Dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Allahu alam. Kita akan sambung lagi membicarakan tentang tanda kiamat yang sudah hampir. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah dalam penyampaian saya pada petang ini. Itulah kisah Ya'juj dan Ma'juj dan Nabi Isa AS. Dan dengan itu mudah-mudahan ya Allah
Selamatkanlah kami, anak cucu kami semua daripada menghadapi sekalian huru-hara di akhir zaman. Lindungilah kami daripada fitnah akhir zaman, Ya Allah. Jadikanlah kami semua tetap atas iman, atas Islam sampai akhir umur kami, Ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, dan matikanlah kami semua di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah sekalian dosa ibu bapa kami, dan juga ampunkanlah almarhumah Syarifah Maimunah binti Syed Hasan Al-Munawwar. Semoga Engkau rahmatkanlah rohnya, tinggikan darjatnya dan terima amalannya. Dan demikian juga kepada saudara almarhum Yahya bin Senin yang baru kembali kepadamu pada hari ini. Kau ampunkanlah dosanya, dengan kumpulkan rohnya bersama arwah salihin. Ya Allah, demikian juga Kau sembuhkanlah sakit-sakit kami dan sakit anak cucu kami, keluarga kami dan saudara kami yang sedang sakit, iaitu Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Ya Allah, terimalah dia yang sekarang ni dalam ICU. Sembuhkanlah sakitnya dan berikan keringanan kepada sakitnya. Dan demikian juga semua pegawai-pegawai kami dan juga mereka yang bermohon doa dari kami. Dan ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pada petang ini, insya-Allah. Kita menyambung lagi pada pengajian kita esok hari. Dan jangan lupa siapa yang ada ke lapangan, malam ini saya ada pengajian di Masjid Maidin di Kembangan jam 7.45 membicarakan tentang sifat takabur daripada kitab Sirah Salikin, ya, kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Dan nanti lepas Isyak siapa ada ke lapangan silakan, iaitu pengajian di Masjid Qasim Changi, Singapura, iaitulah pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Ya, siapa ada ke lapangan silakan. Sampai situ saja untuk kita petang ini. Maaf zahir batin, yang benar semua dari Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya tuan-tuan, kitab fikir yang kita order sudah sampai di warehouse kami. InsyaAllah bermula pada esok lusa kami akan mula mengedarkannya ke masing-masing address. Kami akan hubungi sebelum kami hantar ke address masing-masing, insyaAllah. Tuan-tuan yang belum order, haraplah dapat order cepat melalui FB saya. Jangan terlambat kerana buku dah tak banyak tinggal. Dan yang sudah bagi nama dulu-dulu dah bagi nama, tapi kalau belum buat bayaran, belum order, kena isi borang untuk order. Bagi nama saja tak cukup, mesti isi borang dan buat bayarannya. Dan itu semua borang tu ada dalam FB kami, insyaAllah. Tuan-tuan boleh cek, dia scroll ke bawah sebab dah lama dah dia pergi ke bawah. Ya tuan-tuan, marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca selawat pada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa al habib al ali al qadar al azim al jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habib al ali al qadar al azim al jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habib al-ali al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib ala aliyil qadar ala azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.